Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan impak COVID-19 kepada rakyat dan ekonomi. Um, Kami akan membentangkan melalui infografik yang telah disediakan. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama adalah Syarul Nizam bin Othman, nombor matrik 283554. Yang kedua Aminati Afzan binti Jamaluddin, nombor matrik 283149. Yang ketiga Farawani Sasya binti Sabri, nombor matrik 283173. Yang keempat Nur Azizah binti Hamzah, nombor matrik 283293. Yang kelima Nur Hidayah binti Muhammad Hari, nombor matrik 283624. Yang keenam Nur Suhaida binti Ali Rahman, nombor matriks 283309. Dan yang terakhir adalah Muhammad Dum bin Din, nombor matrik 283240. Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam mengekang penyebaran COVID-19 di negara ini. Namun begitu, keputusan yang dibuat turut memberi kesan kepada penutupan pelbagai sektor ekonomi yang berpanjangan serta memberi kesan yang berat terhadap kelangsungan perniagaan dan kehidupan rakyat. Impak daripada pelaksanaan PKP ini memberi tekanan kepada jasmani, emosi, rohani dan intelektual kepada masyarakat di negara ini. Impak COVID-19 kepada rakyat dan ekonomi di antaranya ialah penurunan permintaan ekspor. Pada tahun 2020, ekspor Malaysia telah susut sebanyak 25.5% kepada paras terendah dalam tempoh 11 tahun. Termasuklah negara jiran seperti Indonesia dan Thailand turut mengalami penurunan melebihi 20% dari tahun ke tahun. Ekspor ke semua negara utama mengalami penyusutan kecuali ke China yang telah mencatatkan pertumbuhan yang meningkat hasil daripada produk petroleum dan minyak sawit. Manakala ekspor ke negara Amerika Syarikat dan Jepun masih lagi berada di dalam lingkungan negatif. Semua ekspor produk utama seperti petroleum mentah dan gas asli cecair serta sektor elektrik dan elektronik telah merekodkan penurunan paling ketara sebanyak negatif 49.1% dan 15% daripada jumlah ekspor negara. Risiko utama daripada impak COVID-19 dalam aliran perdagangan global telah menjejaskan penawaran dan permintaan pada barangan. Penurunan permintaan domestik. Pandemik COVID-19 telah memberi impas secara langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri pelancongan, peruncitan dan perkhidmatan, industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan serta industri pertanian. Ekonomi domestik pada suku pertama Q1 mengalami kelembapan pertumbuhan kesan daripada penularan jangkitan COVID-19. Ia dipengaruhi oleh dua faktor iaitu penutupan sementara kilang yang menyebabkan rantaian bekalan dari China menjadi terjejas dan ekspor barangan pengguna industri serta isi rumah yang sederhana di tengah permintaan luaran yang lebih perlahan menyebabkan pengeluaran menjadi lebih rendah. Berdasarkan kepada laporan prestasi ekonomi suku pertama tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor peruncitan telah mengalami penurunan indeks perdagangan borong dan runcit ke paras 6.1% dengan kemerosotan sebanyak RM28.3 bilion suku pertama 2020 berbanding RM32.4 bilion pada suku keempat 2019. Ekoran daripada pelbagai fasa PKP yang dilaksanakan, faktor penawaran dan permintaan domestik merekodkan pertumbuhan ekonomi Malaysia menjadi negatif pada suku tahun ketiga berturut-turut pada tahun 2020. Impak COVID-19 kepada rakyat dan ekonomi. Yang ketiga, apabila pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Kesan negatif adalah seperti mengamalkan norma baru, ketidakstabilan ekonomi golongan berpendapatan rendah B40, kadar pengangguran meningkat dengan mendadak, pengurangan jumlah pendapatan bulanan, bilangan isi rumah miskin semakin bertambah, prestasi syarikat kecil dan besar akan terjejas, dan yang terakhir pengurangan pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Manakala kesan positif adalah adanya masa untuk bersama keluarga. Yang kedua, ketua keluarga dapat memainkan peranan mereka semasa PKP ini. Yang ketiga, masa dan ketika ini dah mereka boleh melakukan ibadah bersama-sama keluarga. Yang keempat, mereka juga dapat memaksimumkan perbelanjaan atas talian. Dan yang kelima,
Tempoh berjimat ketika PKP adalah luar biasa. Cabaran dan halangan dalam impak COVID-19 kepada rakyat dan ekonomi. Cabaran kepada ekonomi negara jatuh merudum disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menjejaskan hampir semua sektor ekonomi. Yang kedua ialah antara sektor ekonomi negara yang terjejas ialah sektor pelancongan, perniagaan dan perdagangan. Yang ketiga ialah sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang banyak menyalur kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, disebabkan oleh PKP, sektor pelancongan ditutup sepenuhnya sehingga keadaan kembali pulih. Yang kelima, kebanyakan syarikat sendirian berhad mempunyai cabaran untuk membayar gaji pekerja disebabkan oleh pandemik ini yang menyebabkan syarikat-syarikat ini kehilangan pelanggan. Seterusnya ialah cabaran kepada rakyat. Rakyat terjejas dari segi pekerjaan. Ramai rakyat diberhentikan kerja oleh syarikat-syarikat yang turut terjejas kerana tidak mampu membayar gaji pekerja. Hal ini menyebabkan ramai rakyat kehilangan pekerjaan dan menyebabkan mereka sukar untuk mencari pendapatan kerana keadaan ekonomi negara yang juga terjejas. Rakyat juga sudah tidak bebas untuk keluar dari rumah ketika PKP dijalankan disebabkan oleh arahan dari pihak kerajaan yang tidak mahu berlakunya penularan wabak COVID-19. Rakyat yang masih mempunyai kerja pula diarahkan untuk bekerja dari rumah. Pandemik ini juga menyebabkan kesihatan mental rakyat turut terjejas disebabkan kekangan dari pelbagai pihak. Saya akan bentangkan tentang usaha dan langkah menangani impak COVID-19 kepada rakyat dan ekonomi. Pihak kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif yang terbaik kepada rakyat agar wabak ini dapat dihapuskan dengan keadaan segera dengan mengambil peran juga tentang kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Pelbagai usaha dan langkah telah dilakukan bagi menangani impak COVID-19 ini baik kepada rakyat maupun dari segi ekonomi. Pertama sekali iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seperti yang kita sedia maklum, mantan Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan PKP selama 14 hari. Hal ini adalah bertujuan untuk mengurangkan lagi pergerakan rakyat agar wabak ini dapat dibendung dengan lebih mudah dan rantaian COVID-19 boleh dihapuskan. Jelas di sini bahawa dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan ini, kita dapat mengurangkan lagi kes positif atau kematian yang saban hari semakin meningkat. Seterusnya adalah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Umum kita ketahui bahawa pelaksanaan PKP fasa pertama itu telah mendatangkan sedikit sebanyak hasil yang berjaya di mana kita dapat mengurangkan kes positif di negara kita serta dapat mengawal penularan wabak berkenaan. Namun, mantan Perdana Menteri pada ketika itu telah memutuskan untuk melanjutkan lagi PKP untuk fasa kedua ini sehingga 14 April 2020 yang lalu dengan memperketatkan lagi arahan-arahan yang diberikan. Kehidupan seharian turut terjejas, oleh itu, Majlis Keselamatan Negara menjelaskan bahawa kes akan semakin meningkat jika tiada sebarang tindakan yang diambil. Yang ketiga, Bantuan Prihatin Nasional BPN. Pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif kepada seluruh rakyat Malaysia yang terjejas iaitu dengan beri Bantuan Prihatin Nasional BPN. Bantuan ini bertujuan untuk memudahkan perbelanjaan rakyat untuk menyokong perniagaan yang sedia ada serta memperkukuhkan lagi ekonomi dalam menghadapi impak pandemik COVID-19. Jelas di sini bahawa dengan adanya pelbagai bantuan dan inisiatif yang diberikan, ia telah memudahkan sedikit sebanyak urusan dalam kehidupan seharian kita. Yang keempat adalah kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta. Semua pihak baik dari kerajaan dan swasta telah berganding bahu bersama-sama agar memastikan kesihatan rakyat terjamin. Demikianlah tadi pembentangan daripada kumpulan kami. Sebagai kesimpulan, tidak dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 ini telah pun menggegarkan satu dunia termasuk negara kita sendiri. Dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan juga sosial sesebuah negara. Seperti mana dipetik oleh pensyarah Jabatan Ekonomi UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syari yang telah mengongsikan carta mengenai impak COVID-19 kepada ekonomi. Kata beliau, COVID-19 memberi impak kepada ekonomi rakyat melalui 3 saluran. Penurunan permintaan ekspor, penurunan permintaan domestik dan juga kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.
Antara kesan yang jelas dapat dilihat adalah dari segi rakyat dan ekonomi negara. Wabak COVID-19 telah menutup pelbagai sektor ekonomi dan sekaligus menjejaskan ekonomi negara, khususnya dalam produk-produk ekspor, kilang-kilang pembuatan, pelancongan dan juga pertanian. Hal ini turut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi golongan B40 kerana kadar pengangguran meningkat di mana sektor pekerjaan terjejas akibat ramai yang diberhentikan kerja oleh kerana syarikat terjejas akibat wabak ini. Lantaran itu, pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani isu permasalahan tersebut antaranya adalah dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini dan juga bantuan perhatian nasional bagi rakyat yang terputus pendapatan hidup. Oleh itu, iktibar yang kita dapat melalui peristiwa mengejutkan ini adalah dengan menjaga kebersihan diri, menjaga perbatasan dan pergaulan khususnya secara fizikal, dan kita hendaklah mempunyai wang simpanan secukupnya untuk masa-masa kecemasan. Sekian, terima kasih.